Izin saya memperkenalkan diri. Saya William Leong. 2008 saya menang kerusi Parlimen Selayang dengan majoriti 3,500. 2013 saya menang Selayang lagi dengan majoriti 15,000. 2018 saya menang kali ketiga dengan majoriti 45,000. Saya memberikan sejarah ini kerana saya telah menjadi ahli parlimen 3 penggal. Di dalam 3 penggal ini, saya telah melihat ahli parlimen yang efektif, ahli parlimen prestasi yang baik, dan juga ahli parlimen yang ada kekurangan. Dan saya boleh sah malam ini depan anda calon Pakatan Harapan untuk Kuala Langat, Saudara Maniwanan, adalah antara ahli parlimen yang sungguh berefektif bila beliau ada ahli parlimen kapak. Beliau ada berani dan gagal melakukan homework, memberikan ucapan dengan penuh fakta. Dan soalan yang diberikan kepada menteri itu adalah tajam. Dan saya yakin Saudara Maniwanan akan memberikan suara kepada pengundi Kuala Langat di dalam parlimen yang ke-15. So saya minta anda semua memberikan sokongan yang penuh kepada Saudara Maniwanan. Boleh atau tidak? Perkara yang kedua, bukan sebab Maniwanan, bukan sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri, tetapi ialah anda. Anda dan keluarga anda sebenarnya mengadakan kehidupan yang lebih mewah banding dengan pendapatan mereka di Singapura. Kita di Malaysia, kekayaan dan sumber yang ada memang 10 kali, 20 kali ganda pendapatan. Tetapi kita tidak. Hari ini, nilai dolar Singapura jauh tinggi daripada kita. Kalau kita banding 20 tahun sebelum ini, kehidupan kita, standard kita jauh tinggi daripada Taiwan, daripada Vietnam, daripada Indonesia, daripada China. Hari ini China boleh melawan dengan Amerika Syarikat. India sudah menjadi ekonomi yang keempat. Pelabur asing pergi ke Indonesia, tidak lagi melihat kepada kita. Vietnam juga di depan. Apa telah jadi kepada kita? Jangan salahkan UMNO Barisan Nasional.
Kerana kita tahu mereka dari lama sudah curi, lama sudah rasuah, 60 tahun mereka telah merosakkan ekonomi kita. So kita hendak salahkan kita sendiri. Kerana setiap pilihan raya mereka menang. So saya minta anda memikir untuk anda sendiri, untuk mengadakan kehidupan yang lebih baik. Kita hari ini mengadakan 3 krisis, bukan 1. Krisis pertama, krisis kesihatan. Krisis daripada COVID. COVID belum dihapuskan. Krisis yang kedua, krisis tidak ada kestabilan politik. Krisis yang ketiga, krisis ekonomi. Apa yang terjadi bila kita mengadakan PKP? Kita tahu 2.8 juta pendapatan mereka adalah harian. Bila kita ada PKP, mereka tidak ada sumber untuk makanan dan menjaga keluarga. 82% warga negara Malaysia tidak ada simpanan lebih daripada 2 bulan. Bila kita ada PKP yang panjang, mereka juga di dalam keadaan yang susah. Kita melihat apa yang jadi di dalam hospital. Hospital tak cukup. Doktor tak cukup. Dan doktor dengan jururawat barisan hadapan kita, baru kita sedar masalah mereka. Doktor hanya ialah sementara waktu. Jangan kita lupa mereka yang korban. Kalau kita mengadakan kemudahan dengan hospital yang baik, ramai daripada kawan kita, keluarga kita boleh diselamatkan. Jangan hari ini kita lupa krisis kesihatan. Dan apa yang kita melihat ialah sistem ekonomi kita telah rosak. Telah rosak jauh dan lama. Sebab itu 20 tahun lebih kita telah berjuang untuk reformasi. Tetapi kita tidak dapat untuk mencapainya. Walaupun 2018 kita menang, tetapi kita ditipu. Ini adalah peluang untuk anda untuk memberikan ajaran kepada mereka yang telah tipu anda. Kalau kawan-kawan berkata, sia-siakan masa, tidak akan keluar untuk mengundi, ini bermakna mereka yang tipu akan menang. Jangan bagi mereka yang tipu kita menang. Dan yang terpenting sekali, mengapa kita hendak mengada kerajaan Pakatan Harapan? Mengapa kita hendak Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri? Ini adalah sebab Anwar Ibrahim adalah bapa reformasi. Dia adalah arkitek reformasi.
pada 1997, beliau telah tulis satu buku, The Asian Renaissance, dengan mengadakan satu model ekonomi yang dipanggil ekonomi manusiawi. Ini adalah semua rakyat ada berhak untuk diberikan peluang untuk mengadakan kehidupan yang lebih baik. Ini ialah 1997. Ini adalah 20 tahun, 30 tahun sebelum United Nations hari ini keluarkan Sustainable Development Goal yang berkata, no one is to be left behind. Tidak siapa yang akan ketinggalan. Dan Datuk Seri Anwar pada 1997 telah keluarkan konsep ini. Konsep ini memberikan tumpuan kepada pendidikan untuk mengadakan insan. Ini adalah lebih penting daripada infrastruktur kemudahan. Tetapi UMNO memberikan tumpuan kepada infrastruktur kerana ada kontrak mega. Dan malangnya anak-anak kita menjadi mangsa bila kita melihat standard pendidikan kita jatuh merundum. Hari ini Perdana Menteri kita pergi ke United Nations, tidak boleh cakap, tidak boleh memberikan ucapan dalam bahasa Inggeris. Hendak ucap dalam bahasa Malaysia. Itu tidak ada masalah untuk ucap dalam bahasa Malaysia. Tetapi satu dunia lihat kepada kita. Apakah standard? Dan standard itu memang rendah. Dan kalau ini menjadi, siapa yang akan datang untuk melabur di sini? Tidak ada undang-undang. Perdana Menteri curi, melanggar undang-undang. UMNO, MIC berkata, marilah kita lepaskan dia. Hari ini Menteri berkata, kita minta ampun untuk 1MDB. Cukup. Minta ampun, boleh kembalikan wang yang telah dicuri. Tidak. Kita masih hendak bayar pinjaman untuk 1MDB. 32 bilion. Hari ini menjadi lebih tinggi kerana nilai ringgit telah jatuh. Sebab itu, saya merayu, jangan kita membuat kesilapan lagi untuk memberi Barisan Nasional UMNO untuk menjadi kerajaan sekarang. Jangan bagi Perikatan Nasional Bersatu Muhyiddin yang telah tipu kita, mengkhianati kita untuk menjadi Perdana Menteri. Jangan kita lupa, bila kita ada COVID, bila kita ada PKP, satu dunia Parlimen bekerja. Muhyiddin tutup Parlimen menggunakan emergency darurat. Mengapa? Kerana tidak ada cukup ahli Parlimen yang menyokong dia. An illegitimate government. Government that failed. Yang sudah gagal. Bagaimana kita hendak pilih mereka lagi? Zahid Hamidi dengan kluster mahkamah. Mereka juga hanya mau selamatkan mereka, tidak nak menjadi roommate kepada Najib di Kajang atau di Sungai Buloh. Bukan untuk anda, bukan untuk mengadakan satu kehidupan yang lebih baik.
So memang jelas. Pilihan itu adalah jelas. So saya akhir dengan meminta sekali lagi, pilihan hanya adalah satu. Pengundi di Kuala Langat, berilah sokongan penuh kepada Mani Wanan. Boleh? Berikan sokongan penuh kepada Pakatan Harapan dan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri supaya kita semua menuju kepada arah yang lebih cerah, satu masa depan yang lebih baik untuk anda dan untuk anak-anak anda. Terima kasih. Nandri Wanakam. Sia-sia.